Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita memanjat rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat hingga dapat kita meneruskan sesi persekolahan pada tahun 2021 ini walaupun hanya di atas talian semata-mata. Seterusnya, seperti mana yang kita tahu, ini adalah kali yang pertama sesi persekolahan bermula tanpa kehadiran, tanpa bersua muka, tanpa bertemu di antara satu sama lain. Senang cakap, tanpa kehadiran fizikal di antara kita bersama. Dan walau apa keadaan sekalipun, pembelajaran itu tetap perlu diteruskan. Baik, seterusnya, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, macam mana, apa khabar adik-adik, anak-anak murid yang saya kasihi sekalian? Mudah-mudahan kami doakan supaya kamu-kamu semua berada di dalam keadaan yang baik dan seterusnya bersedia setiap hari untuk menjalani PNP pada hari-hari sepanjang PKP ini, insya-Allah. Seterusnya, baik, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama berdoa mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya perlakuan kita pada hari ini dipandang oleh Allah, supaya usaha-usaha kita pada hari ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu untuk meletakkan kita ke dalam syurganya, insya-Allah, amin. Baik, seterusnya jom kita buka buku fiqh. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran fiqh tahun 2, tajuk yang pertama. Hari ini kita nak belajar tajuk yang pertama, iaitu najis. Baik, semua bersedia? Semua buka buku teks fiqh, tengok muka surat yang pertama. Baik, sebelum saya nak mula mengajar, kita nak belajar tajuk najis. Sebelum saya nak mula mengajar ni, saya nak tanya dengan awak semua, siapa tahu najis tu apa? Siapa tahu najis tu apa? Nak suruh jawab seorang-seorang? Tak dapat, sebab kita dekat dalam talian je. Baik, siapa yang tahu najis tu apa? Kalau sebelum ni semua orang kata najis tu bila kita pergi tandas, buang air besar, keluarlah najis. Itu najis. Orang tahu tu najis. Tapi apa lagi najis? Itu memang najis. Jadi apa lagi najis? Jom kita buka buku teks, muka surat yang pertama. Siapa tahu apa itu najis? Baik, kita tengok muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama di sebelah kanan. Baik, di sebelah kanan ni adalah muka surat yang pertama. Baik, kita tengok contoh-contoh najis, gambar-gambar yang ada dekat sini. Dia bagi ini sebahagian daripada contoh najis. Gambar yang pertama, arak. Arak tu apa? Satu minuman yang boleh memabukkan. Apabila kita minum, kita jadi mabuk, kita jadi hayal, nampak bintang-bintang berkelimpahan, kan? Baik, arak. Arak ini tergolong dalam golongan najis. Baik, seterusnya gambar yang kedua, haiwan. Gambar haiwan ini adalah anjing. Seterusnya gambar yang ketiga, siapa tahu ini gambar apa? Gambar darah, tangan yang berdarah. Yang najis itu adalah darah, bukan tangan ni yang najis. Yang najis tu adalah darah. Seterusnya gambar yang keempat, iaitu bangkai haiwan. Bangkai haiwan ni apa? Haiwan yang mati kena langgar, mati tak sembelih, itu adalah bangkai. Kalaulah hari ni kita jalan-jalan tepi jalan sambil balik sekolah, kita keluar daripada sekolah, sambil nak jalan masuk dalam rumah, ada ayam tengah lari-lari, tiba-tiba gedebuk kena langgar dengan kereta. Kita pun kesian dengan ayam tu, kita ambil ayam tu, kita bawa balik. Sebelum nak sampai ke rumah, ayam tu dah mati. Lepas tu kita pun bagi dekat mak kita, Mak, tadi jumpa ayam ni kena langgar dengan kereta. Lepas tu
kesian dengan ayam ni, mak ambil lah goreng. Boleh tak? Tak boleh. Sebab itu adalah bangkai. Haiwan yang mati, haiwan yang halal dimakan, tetapi mati bukan dengan cara sembelih. Contohnya ayam, kambing, lembu, mati kena langgar kereta, mati kena langgar lori, kan? Kita tak boleh makan. Sebab apa? Itu adalah bangkai. Seterusnya, kalau kita tengok macam tu, ini adalah najis. Banyak ni najis yang ada kat sini. Dah ada 4 najis, kan? Sebenarnya najis ni apa? Najis ni apa sebenarnya? Jom kita tengok muka surat yang kedua. Baik, muka surat 2 sebelah kiri ya. Yang ni muka surat 2. Baik, najis tu apa? Pengertian najis: sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Pengertian najis: sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Ini adalah pengertian najis. Baik, kita baca dulu lah sama-sama. Baik, kita baca sama-sama ya. Sedia. 1, 2, mula. Pengertian najis: sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Sekali lagi, kita baca sekali lagi. 1, 2, mula. Pengertian najis: sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Baik, sebenarnya najis ini adalah benda kotor yang menyebabkan apabila terkena pada anggota badan kita, terkena pada kaki, pada tangan, pada mana-mana bahagian badan kita, ataupun terkena pada pakaian kita. Apabila terkena pada pakaian kita, maka kita terus sembahyang. Sah tak sembahyang? Tidak sah. Kalau kita nak sembahyang, kita kena pastikan pakaian kita pakaian yang bersih, yang tak kotor, yang tak ada najis dan sebagainya. Baik, jadi pada ketika itu, apabila badan kita terkena najis, contoh kita tengah jalan-jalan, tiba-tiba terpijak tai ayam. Terpijak tai ayam terkena dekat kaki kita. Belum basuh lagi, lepas tu kita dah pergi sembahyang. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dekat kaki kita ada najis. Disebabkan ada najis, maka tak sah sembahyang. Kita jalan-jalan terpijak pula tai lembu. Dah kena tai lembu, pijak tai lembu tu terpecik dekat seluar kita. Sah tak sembahyang? Tidak sah. Kalau nak sembahyang kena buat apa? Kena tukar dulu seluar yang lain, baru kita boleh sembahyang. Jadi najis ni apa sebenarnya? Najis ini adalah sesuatu benda yang kotor yang menyebabkan tidak sah sembahyang, tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Baik, sembahyang ni adalah satu perkara yang wajib. Kalaulah dekat pakaian kita ada najis, maka tak sahlah sembahyang. Jadi kalau nak bersih macam mana? Kita kena pastikan kita berada di dalam keadaan yang bersih sentiasa. Contoh, kalau kita nak pergi jalan-jalan, pergi tengok tempat yang cantik-cantik, pergi jumpa orang-orang yang kita sayang, kita kena buat apa? Mestilah kita kena pakai pakaian yang cantik, yang handsome-handsome, comel-comel. Kenapa? Sebab kita nak pergi jalan-jalan. Jadi sebab tu kita kena pakai pakaian yang cantik-cantik. Tapi kalau sembahyang, kita pakai pakaian yang ada najis, mestilah Allah pun tak suka. Jadi bila Allah tak suka, sembahyang pun tak sah. Bila sembahyang tu tak sah, rugilah kita. Kita jadi orang Islam yang tidak sembahyang. Nak jadi apa? Kan? Jadi pada ketika ini kita sendiri kena tahu yang najis itu adalah satu benda kotor yang apabila terkena dekat kita tidak sah
sembahyang, tidak sah ibadah. Jadi bersamalah kita pada ketika ini untuk memelihara diri daripada perkara-perkara kotor. Baik, seterusnya kita nak tahu juga najis-najis tu apa sebenarnya. Apa lagi contoh-contoh najis? Apa lagi contoh-contoh najis yang ada sebenarnya? Contoh, kita tengok muka surat 2 juga, contoh-contoh najis. Baik, yang pertama, tahi. Tahi tu apa? Tahi lah. Tahi cicak, tahi kambing, tahi unta, kan? Tahi kita pun samalah tu, adalah najis. Seterusnya, darah. Darah tu apa? Darah adalah yang keluar daripada badan kita. Contohnya kita tengah jalan-jalan, tiba-tiba tergesek dekat benda yang tajam, luka tangan kita. Ataupun kita pergi berlari-lari, kita kan suka daripada kelas nak turun pergi kantin, kita lari, terjatuh. Jatuh, berdarah lutut kita. Bila berdarah, yang keluar tu adalah darah. Darah itu adalah najis. Seterusnya nanah. Nanah ni apa? Nanah ni kalau ada orang yang luka besar, lepas pada tu luka tu dah lama luka tu, tiba-tiba keluar yang putih-putih tu. Putih-putih tu adalah nanah. Nanah itu apa dia? Nanah itu adalah najis. Seterusnya air kencing. Air kencing tu apa? Air kencing, semua jenis air kencing. Air kencing kuda, air kencing kucing, air kencing lembu, air kencing kita, semua itu adalah najis. Seterusnya babi. Babi tu apa? Kita kan selalu kata bila kawan-kawan buat hal sikit je, kita kata ish babi, kan? Tapi babi tu apa? Babi tu adalah binatang yang haram dimakan oleh manusia. Lalu pada ketika ini, contohnya babi dan juga anjing adalah najis. Najis tu macam mana? Keseluruhannya adalah najis. Nak pegang pun adalah najis. Kalau kita nak pegang, kena samak balik tangan kita, kena sucikan balik tangan kita dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Nanti kita belajar macam mana cara. Kalau kita dah terpegang babi tu, macam mana kita nak buat? Nanti kita akan belajar sama-sama. Baik, seterusnya bangkai haiwan. Bangkai haiwan seperti mana yang saya kata tadi. Bangkai haiwan ni tak kiralah haiwan tu apa sekalipun, yang mati adalah bangkai. Yang bukan mati disebabkan kita nak bagi dia mati. Kalau kita nak bagi dia mati dengan cara sembelih, itu adalah haiwan yang boleh dimakan. Tetapi kalau dia mati kena langgar kereta, kena jatuh daripada tempat yang tinggi, mati binatang tu. Jadi binatang itu adalah binatang yang tak boleh dimakan. Kerana apa? Kerana dia adalah bangkai. Bangkai itu adalah najis. Seterusnya arak. Arak yang saya kata tadilah minuman yang boleh memabukkan. Seterusnya muntah. Muntah itu apa? Benda yang keluar daripada perut kita melalui mulut. Keluar sesuatu, keluar benda yang daripada perut kita melalui mulut, itu adalah najis. Baik, sekali lagi kita baca sama-sama contoh najis. Sekali lagi, contoh najis. Ikut saya: tahi, darah, nanah, air kencing, babi, anjing, bangkai haiwan, arak, muntah. Pandai. Okey, sekali lagi kita baca pada atas. Kita baca pada atas. Kita baca sama-sama. Saya sedia semua. 1, 2, mula. Pengertian najis: sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Contoh najis: tahi, darah, nanah, air kencing, babi, anjing, bangkai haiwan, arak, muntah.
Baik, pandai. Baik, insya-Allah kita akan jumpa lagi selepas ini dengan mata pelajaran yang lain pula insya-Allah. Dan seterusnya, pastikan anak-anak yang berada di rumah pastikan dalam keadaan yang sentiasa bersedia untuk meneruskan PMP seterusnya yang lain pula insya-Allah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak pelajar-pelajar saya yang sangat-sangat saya sayangi, dan juga kepada ibu ayah yang bersedia melayan kerenah-kerenah kami, bukan saja anak-anak, melayan kerenah saya juga insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.